Okey, siapa lagi seorang yang tak ada ni? Saya dapat detect seorang sahaja. Aiman Hakim. Sebab Aiman Hakim. seorang, lagi seorang. Zulfadli. Zulfadli tak ada. Okey, Zulfadli. Okey. Dia tak full. Okey, sekejap ni. Okey, so hari ni kita akan masuk pada still chapter 4. Tapi kita akan masuk pada slab design. Okay. So di bawah slab, di bawah subtopic 4.2 simply supported one way and two way slab, di mana you hanya akan sentuh mengenai simply supported one way slab sahajalah for design. Okay, but sebenarnya kalau untuk calculation simply supported two way slab dia lebih kurang sahaja. Okay, tapi InsyaAllah saya cuba akan berikan satu contoh full calculation untuk simply supported two way slab nantilah. Okay. Tapi mostly you punya case memang akan design untuk simply supported one way slab lah. Okay, so di mana dalam slab ni kita akan lihat type of RC solid slab, and then kita akan terus design lah, design of simply supported one way slab. So bila kita nak design ni means kita akan buat calculate for bending reinforcement, shear reinforcement dan juga deflection checking. And di dalam slab design dia ada another one checking which is cracking lah. Checking for cracking. Ada the last one dah, checking for cracking untuk slab. Okay. Okay, so this is a learning outcome for this subtopic for slab design. Okay, so the first one is a name various type of slab. Okay, so kita akan lihat beberapa type of slab. Okay, so even though sebelum ni you dah tahu ada two type of slab, okay, which is one way slab and two way slab. Okay, and next kita akan design for simply supported one way slab. Okay. Okay, so this is a introduction for slab. So apa yang dimaksudkan dengan slab lah. Okay, so sebenarnya you dah lihat okay definition for slab ni dalam chapter 1 di bawah frame system lah. Okay, and but kita lihat sekali lagi. So apa yang dimaksudkan dengan slab is shallow. Assalamualaikum. Shallow. Hanafi raise your hand. Yeah. Hanafi, Sorry? dia raise your hand dua kali. Hanafi. Dia raise your hand. Saya tak tahu apa dia raise. Baik. Saya nak tanya soalan. Hanafi, ada Hanafi? Ada buat. Ya, kenapa Hanafi? Maaf. Zoom accident. Zulfadli. Bila? Baru je ni, saya WhatsApp dia tadi. Okay, and then? Dia sekarang dekat mana? Saya tak pasti tapi dia tunjuk kereta dia lah. Okay. Okay, so dia baru maklumkan pada kamu lah. Ya, betul. Okay, so nanti kita akan follow up dengan Zulfadli lah. Okay. Okay. So terima kasih Hanafi. Terima kasih Puan. Okay, so dalam keadaan sekarang you all kena hati-hati lah. Okay, so kita proceed. Okay, nanti kita akan follow up dengan Zulfadli. Okay, so for slab, okay, so apa dimaksudkan dengan slab? A shallow reinforced concrete structure member that is very wide compared with depth is termed as slab. So apa dimaksudkan dengan sini? Sebab kita tahu slab ni dalam bentuk panel lah. Okay, so dia dalam apa dimaksudkan dekat sini, nak compare dia punya thickness dengan or depth dia dengan dia punya dimension of dia punya LX dan juga LY tersebut. So dekat sini dikata very wide compared with depth. Okay, sebab dia punya thickness tu sangat
sangat kecil lah ni dia punya value dia. Okay, so normally kita akan design, okay, kalau slab ni kita akan design for housing, okay, normally below than 200 mm lah normally. Biasanya slab kita akan design for below than 200 mm. Okay, so kalau lebih daripada 200 mm tu memang kita kena check lah, mesti ada something function lah you nak buatkan pada you punya slab tersebut. But normally kalau untuk housing, so kita even untuk school pun, so kita akan design for slab is below than 200 mm. Okay, and spanning between beams, girder or columns, slab are used for floors and brick deck lah. Okay, so di sini dimaksudkan dia punya support of slab tersebut. So normally support for slab is a beam lah, sebab slab dia akan transfer load kepada beam. Beam ataupun girder means same definition for beam lah. Okay, so normally support for slab adalah beam. But sometimes, okay, saya minta maaf sebab saya kurang sihat sikit hari ni. Okay, but sometimes, so some type of slab dia akan dia punya support adalah dia punya column. Okay, sometimes ada type of slab yang support of slab is a column, di mana slab dia transfer load directly to column. So ini ada beberapa jenis, bergantung kepada jenis slab tersebut lah. Okay, so if there are cast integrally with beams or girders, they may be considered the top flange of those member and act with them as a T-beam. So ini kita ada, saya ada mention dalam beam lah. So di mana jika slab dan beam itu kita cast dia serentak lah. Okay, so apabila kita cast serentak for beam and slab, so di mana slab ini dia akan bertindak as a top flange for beam. So di mana beam itu akan berbentuk T-beam ataupun L-beam. Okay, so ini ada mention dalam beam sebelum ni lah. Okay, so this is a type of RC solid slab. Okay, so type of RC solid slab. So the first one is a one-way slab. Okay, so di mana kita banyak dah lihat one-way slab, and you tahu how to determine which is one-way slab. Slab on two sides and has a much larger span in other, may be assumed to be supported only along its long side. So di mana dimension? Okay. So apabila you punya slab ni, slab memang kita akan ada okay, slab ini kita akan ada memang based on you punya panel lah. Okay, slab kita akan ada panel, so dia akan ada LX dan juga LY. Okay, so LY yang panjang, so LX. So kalau untuk one way slab, memang dia akan disupport oleh beam yang lebih panjang. Dia hanya akan transfer or distribute load dia kepada beam yang panjang saja. Bermaksud sekarang, so support dia adalah beam yang panjang. So inilah dia punya LX. So support dia oleh beam yang panjang. So ini yang dimaksudkan. So it may be designed as a beam spanning in the short direction. So dalam Eurocodes tu, dia define one way slab when the longer side to the shorter side is bigger than 2. So LY divided by LX is larger than 2. So baru dia make sure ini adalah one way slab. Okay, boleh jelas? So sebenarnya kita dah lihat lah one way slab sebelum ni kan. Okay, boleh? Jelas. Boleh. Jelas. Okay, next is a two way slab. Okay, two way slab. Okay, so two way slab ni apa dimaksudkan dengan two way slab? A slab supported on four sides. So okay, so ini kita boleh katakan as a definition lah apa dimaksudkan dengan two way slab lah. Okay, a slab supported on four sides and with reinforcing steel perpendicular to all sides is called a two way slab. Okay, so which is kalau untuk two way slab, sebab dia punya memang saya tahu. Okay, so dia support by all the side lah, sebab dia akan transfer load tu ke semua beam.
Okay, sebab dia akan transfer load tu ke semua site dia. Okay, 4 site tersebut akan menerima loading daripada slab lah. Okay, so bila you nak design pun memang kita akan design untuk kedua-dua arah lah. Macam tu. So dalam untuk design, bila nak design untuk two-way slab ni, memang kita akan design untuk kedua-dua arah. Okay. So dalam Eurocode, so dia mention Ly divided by Lx less than and equal to 2. So dia adalah two-way slab. Okay. So this type of slab is economical for medium span with intermediate to heavy load. Okay. So normally kalau kita jumpa dalam design, okay, dalam construction memang you akan jumpa kebanyakannya lah bila you jumpa housing design, mesti dalam most of the slab dalam rumah tersebut mesti adalah two way. So jarang sekali you akan jumpa one way lah. Kalau ada pun mungkin satu ataupun dua slab sahaja yang one way, sebab yang the other slab mesti adalah two way. Sebab itu normal lah. Okay. Sebab jangan susah sebenarnya nak jumpa one way slab ni. Tapi kalau ada standard tu, kalau memang bila ada longer span tu yang you nampak tadi based on dia punya Ly divided by Lx tu, baru you akan jumpa di one way. Tapi bila realitinya, bila dalam design for housing ni, memang kita akan mostly akan jumpa adalah two way slab. Nak jumpa one way tu ada, tapi mungkin 1-2 slab sahaja. So tapi yang lain tu semuanya two way slab. Okay. Next is a flat slab. So another type of slab is a flat slab. So bila kita lihat dekat sini, okay, slab tersebut hanya ada kolom. So yang support slab tersebut adalah kolom. So when a slab is supported directly on column without beams and girders, it is called a flat plate or flat slab. Okay, so saya mention tadi lah. Okay, so contoh kat sini flat slab dia tiada beam. Okay, so means dia punya support adalah totally column sebab dia transfer totally dia punya loading directly to the column. Okay, so although thicker and more heavily, okay, so means although thicker means dia punya thickness of slab tu lebih tebal berbanding one way or two way slab lah. Okay. Mungkin kita design normally is 200, below than 200, tapi apabila you gunakan flat slab ni, maybe you akan design for thickness of slab ataupun depth of slab tu more than 200 mm lah. Okay, and dia kata although thicker and more heavily reinforced than slab in beam and girder construction, flat slab are advantageous because they offer no obstruction to passage of light. Okay, so ada advantage dekat sini kerana dia kata tak ada halangan untuk distribution of lighting lah. Okay, sebab tak ada beam kan. So bila you letak lighting tu memang dia tak akan ada halangan dari segi beam tersebut lah. Okay, and saving in story height and in the simpler formwork involved. And of course lah sebab tak ada beam kan. Okay, so dia kata saving in story height sebab dia punya clear height dekat sini. Okay, clear height. Sebab dah tak ada beam, so dia dapat dia punya clear height yang full lah. Dia boleh guna sepenuhnya dia punya clear height tersebut. Okay. And less danger of collapse due to overload. Better fire protection with a sprinkler system because the spray water not obstructed by beam. Okay. So ini yang bagus apabila berlaku kebakaran lah. Dia kata bagus untuk sprinkler system. Maksudnya bila sprinkler tu berfungsi, dia tak ada obstruction of beam untuk halangan untuk penyebaran oleh air tersebut. Okay, boleh jelas? Right, without beam tu dia punya collapse dia lebih kurang tu. Macam mana? Less danger of collapse due to overload. Less danger of collapse due to overloads. So yelah, sebab dia tak ada dia tak menampung beban selain daripada load nak pergi ke kolom tu kurang kan, sebab dia hanya menampung loading hanya daripada slab sahaja. So jika sebenarnya bila ada beam, dia ada load daripada beam, betul tak? So kat situ dah overload lah kat situ. Okay, so sebenarnya dia mention kat situ itu yang dimasukkan lah. Okay, mungkin kita, tapi kita tak pernah jumpa case lah maksudnya, tapi mungkin pernah berlaku
kejadian macam tu. Sebab tu dia boleh keluarkan statement macam ni lah. Less danger of collapse due to overloads. Okay, boleh? Boleh. Okay, and the last one is a wafer slab. Okay, so ini yang dalam you punya syllabus hanya sentuh 4 type of slab sahaja. Okay, so the last one is a wafer slab. Kenapa dinamakan wafer? A wafer slab is a concrete slab which is reinforced by ribs in two direction, forming a wafer-like pattern. Sebab dia punya pattern tu like a wafer kan. Sebab tu dinamakan sebagai wafer slab. So the system is best suited for situation involving relatively light loads, medium to long span, approximately square column base, and a reasonable number of multiple bay in each direction. But kalau kita lihat, kalau memang wafer slab ni kita tak jumpa lah kalau dekat housing ataupun construction yang biasa lah. But maybe for digunakan ni, so kat mana function digunakan, mungkin dekat bay yang banyak lah. Okay, apabila terlalu banyak bay, so dia boleh gunakan this type of slab lah untuk memudahkan okay, dia punya loading ataupun construction tersebut. So but bila you nampak macam ni, dia mesti akan jadi two-way slab lah. Okay, so bila macam ni memang dia akan jadi two-way slab. Okay, so this is a 4 type of slab. Okay, yang disentuh dalam you punya syllabus sahaja. Okay, so normally dalam you punya soalan exam, okay, so dalam sebelum dia beri soalan calculation, dia akan ada soalan teori lah. Okay, dia akan ada soalan teori. So you perlu tahu sedikit teori berkaitan dengan slab lah. Mungkin tanya one way slab or two way slab, or maybe dia minta type of slab. So itu yang dikatakan dengan sedikit teori for slab lah. Okay, boleh jelas? Jelas. Okay, and the next one kita akan masuk terus kepada design of slab. Okay, so kita masuk design of slab. So sebelum kita masuk pergi kepada calculation, so kita lihat dahulu. Okay, so this is a cross section dan juga plan of slab lah, sebab slab kita design dia untuk satu panel slab. Okay, so kita akan design dia untuk satu panel slab. So panel slab ini dia akan ada, so normally kita akan yang panjang ini adalah LY dan yang pendek ini adalah LX. Okay, so di sini diguna term L dan juga S sama sajalah. Okay, so LY dan juga LX. Okay, so di sini dia mention, okay, so untuk slab, untuk one way simply supported one way slab lah. Okay, ini untuk simply supported one way slab. So di mana kita akan lihat ataupun arah pandangan kita adalah kepada LX. Okay, sebab and of course kat sini you akan nampak dia bila one way slab, dia akan distribute kepada beam yang panjang lah, long side lah. So means beam yang panjang inilah yang akan support dia. Okay, so ini dia punya support. Okay, so ini dia punya support. So kat sini apabila kita nak design untuk simply supported one way slab, means kita akan pandang daripada arah LX. So you punya span, okay, kita punya span adalah LX. Jangan tengok dah kepada LY. Boleh jelas? Boleh. Okay, and so kalau kat sini LX, so macam mana kita nak tahu dia punya width, kelebaran. Okay, kelebaran. So untuk slab, kita akan design hanyalah 1 meter lebar sahaja. 1 meter width. Okay, 1 meter width. So kita hanya akan design untuk 1 meter lebar slab sahaja. So ini bermaksud, okay, width ini adalah dia punya B. So B untuk slab kita yang kita akan design nanti adalah bernilai 1000 mm ataupun 1 meter. Nilai B tetap. Ya. Tunggu. Maksudnya LY punya line tak kira kan? Kita cuma cakap LY sama dengan 1. Itu je. Tak adalah mention LY sama dengan 1. LY tu tetap dia punya panjang LY, tapi LY tu kita tak consider lah dalam kita punya design. Sebab kita hanya consider 1
1 meter lebar sahaja sebab kita hanya akan design untuk 1 meter lebar. So nanti bila dekat site, okay, bila dekat site memang dah tahulah. Okay, so kita hanya design 1 meter lebar. So dia akan tahu, oh untuk 1 meter lebar ni berapa dia punya reinforcement, berapa batang reinforcement diperlukan, berapa dia punya spacing of reinforcement. Okay, but dia nak tahulah, okay, untuk 1 meter lebar lagi, berapa dia punya reinforcement. Okay, boleh jelas? Okay. So, kalau untuk design slab, dia punya nilai B adalah tetap iaitu 1000 mm ataupun 1 meter. Takkan berubah. Okay, you design berapa banyak slab pun, dia punya nilai B tetap sama 1000 mm. Okay, boleh? Okay. So, this is a typical reinforcement in a one-way continuous slab. So, sebenarnya one-way continuous ataupun simply supported. So, nanti saya akan tunjuklah. So, untuk continuous and of course kat sini nampak ada beberapa support lah. Dia lebih daripada 2 support. So kat sini dia akan ada bottom bar dan juga top bar. Okay, ada bottom bar dan juga top bar. Okay, so kalau untuk simply supported. Okay, so untuk simply supported slab. Okay, so ini nanti ada you punya support. Okay, and this is your span. Okay, your span which is LX lah. Okay, so nanti ini you punya thickness, depth of slab ataupun H. Okay, and kat sini akan you letakkan dia punya reinforcement. Okay, dan dia akan ada secondary reinforcement iaitu yang perpendicular dengan dia lah. Okay, secondary reinforcement. So yang ini dinamakan, boleh start. Okay, ini adalah main bar, main reinforcement lah, main bar. Yang ini adalah secondary reinforcement. Secondary. Alamat terpadam. Okay, secondary reinforcement dan juga main bar lah. Okay. Okay, so ini secondary. Secondary reinforcement. Dan ini adalah you punya main bar. Okay, boleh jelas? Ini untuk simply supported lah. Sebab dia hanya ada 2 support sahaja. So jika kita lihat daripada pandangan atas ataupun dia punya plan lah, dia punya layout. Okay, so layout kan dibentuk slab adalah panel slab. Okay, so ini adalah LX. So ini adalah LY. Okay, so kita pandangkan daripada sini. So ini you punya main reinforcement. Okay, main reinforcement. Sebab tu bila kita pandang daripada arah LX, kita nampak dia straight je lah sebab dia pandang pada arah sini kan. So you nampak dia straight je. So untuk secondary reinforcement, ini secondary reinforcement. Okay, secondary reinforcement. So sebab tu bila pandang daripada arah LX, so you nampaklah bulat ni. Okay, so you nampak ni. Boleh jelas? Boleh ya? Okay, so itu dia punya cross section. Okay, cross section untuk dia punya reinforcement lah. Okay, so boleh kita pergi kepada calculation. Okay, so contoh lah. Okay. Okay, so this question, for example, a rectangular reinforced concrete slab is simply supported on 2 masonry wall. Okay, so means dia punya support adalah wall dekat sini. Okay, so figure saya tak berikan di sini. So kalau figure dia mention dekat sini lah. Contohnya slab ni dia duduk atas wall. Okay, so slab ni duduk atas wall. Okay. Okay. So di mana wall tersebut, thickness wall adalah 250 mm. So ini adalah thickness untuk wall, 250 mm. Then 4 meter apart. 4 meter apart ni clear distance, ini adalah clear distance jarak yang berada di dalam ni. Clear distance untuk wall tersebut adalah 4 meter. Okay. So the slab has to carry a distributed permanent of 1 kN over meter square, which is dia punya GK, excluding self weight of slab.
and a variable Asian of 3 kilonewton over meter square, which is dia punya QK. So the material to be used are grade C30, which is dia punya FCK is 30, and grade 500 for reinforcement, FYK is 500. Okay. The slab is outside building which subjected to 1 hour fire resistant and designed for 50 years design life. Design the slab. So bila kata design the slab means you kena calculate for bending, shear reinforcement, okay, deflection checking and cracking. Checking. Yes, so ada 4 lah item you kena calculate for slab. Kena kira for bending reinforcement, shear reinforcement, deflection checking, and the last one is a cracking, iaitu checking for cracking lah. Okay, so di sini based on data yang diberikan. Okay, so data yang diberikan di sini for based on you punya slab. So kita akan lihat cuma ada something yang dia tertinggal lah dekat sini, nanti saya akan tulis. Okay, so di sini effective slab iaitu dia punya span lah. Span is 4.25 meter. Okay, sebab bila kita nak design slab, kita nak design mestilah daripada center to center. Okay, kita nak design daripada center to center. Okay, saya ingat semua. Okay, so kita nak dapat center to center means kita akan dapat kat sini 4.25 meter lah dia punya L. Boleh jelas? Macam mana dapat 4.25 meter? Okay, sebenarnya 250 ni bahagi 2 sama dengan tambah 250 bahagi 2. Tapi sama je lah. So kita dapat 4.25 meter. Okay. Okay, jelas. Okay. So dia sebab tu dikatakan dia punya L efektif ni 4.25 meter. So permanent action 1, variable action 3. So which is dia punya ini GK, QK. Okay. So tapi kat sini dia kata excluding safe weight of slab. So next kita kena kira. Nanti kena kira lah safe weight of slab lah. Okay. And design life 50 years. Fire resistant R60 untuk 1 jam. Exposure class SC3. Okay, FCK 30, FYK 500, and this is a density lah, unit weight of RC untuk 25. Dan sini tertinggal adalah diameter bar lah. Assume diameter bar is 12 mm. Sebab nanti dia akan guna nilai ni lah. Okay, diameter bar is 12 mm. Okay, so before kita nak start calculation, okay, so memang kita nak start, kita tahu okay kat sini bila kita nak design, kita nak kira untuk bending. So bila nak kira bending, so you perlu tahu W. Okay, so nak tahu W, kena tahu GK dan juga QK. Kat sini GK diberi, QK pun diberi, tetapi cuma tak lengkap lah dia punya GK. Okay, cuma you boleh kira. Tetapi bila nak kira GK, you nak kira safe weight of slab. Okay, safe weight of slab. Safe weight of slab. Cuma kat sini data yang tak diberikan adalah thickness of slab. Okay, kita ada density. Okay, density kita ada tapi kita tak ada thickness of slab. Thickness of slab tak diberi dalam soalan. So, before kita nak kira dia punya design action, okay, nak kira W, so kita kena cari dahulu thickness of slab. Okay, so macam mana nak kira thickness of slab? So, kita lihatlah contoh di sini. Okay, so dia akan refer table fire resistant. Kenapa table fire resistant? Sebab dalam table fire resistant ni, okay, ada slab thickness minimum. Okay, sebab dia nak design dia punya fire resistant nak bertahan selama 60 minit 1 jam. So minimum thickness yang dibenarkan adalah 80 mm. Okay, so minimum thickness untuk fire resistant selama 60 minit iaitu 1 jam adalah 80 mm. So ini sebagai guide lah. Okay, as a guide kita boleh refer. Make sure you punya thickness ni tak boleh kurang daripada 80 mm. Okay, so kita nak calculate for dia punya thickness. Kita akan check di sinilah, di mana kita akan follow the formula for deflection control. Di mana L akan divide by 26. Kenapa 26? Okay, 26 ni adalah based on Eurocode 2. Okay, kenapa 26? Sebab dia adalah simply supported.
So untuk continuous lain dia punya value. Kalau untuk cantilever lain dia punya value. So untuk simply supported dia akan divide by 26. Okay, so L is 4250 divide by 26. Okay, so bila you divide by 26 dia akan dapat 163 mm. Dapat tak 163 mm? Dapat Puan. Okay, dapat. So bila you dapat 163 mm, dia cakap okay, kita so you bolehlah guna dia punya H thickness 163 mm. Boleh tu boleh, tetapi thickness ini bukanlah yang standard lah. Kenapa mesti ada yang standard? Bukan, sebab kalau kita bila kita design slab ni, kita nak memudahkan, memanglah satu lagi checking bila you nak buat memudahkan pekerja, dan juga memang satu calculation lah. Okay, sebab kita biasanya standard untuk kita design for slab ni, thickness dia adalah nilai yang genap lah. Okay, 100, 125 mm, 150 mm, 175 mm dan juga 200 mm. Okay, so ini adalah standard lah yang kalau kita nak design untuk slab. Ini standard dia punya thickness of slab. Sebab apa? Nak memudahkan apabila you nak buat checking, inspect dekat site lah. Okay, so 163 ni tak ada dalam ni standard. So 175 lah. Ya, so sebab tu dia terletak di antara 150 dengan 175. Tapi you tak boleh ambil 150 sebab dia kurang. So kita ambil lah 175. So kita akan propose dia punya thickness of slab adalah 175 mm. Okay, boleh jelas? Jelas. Okay. Jap. Ya. Jap. Saya tiba-tiba dia masih direkam. Can you repeat what you said? Yang mana tu? Lepas bila masa beritahu L bagi dengan 26. Ya. Lepas tu hilang saya punya ingatan. Okay, so kenapa di L ni kena bahagi dengan 26? Sebab ini adalah formula untuk deflection control. So you boleh check daripada awal-awal lah. Sebab kenapa you nak make sure you punya checking for deflection nanti mesti pas. Kalau dah awal-awal you tak gunakan formula ni and then you kata okay tak apalah, sebab dia punya minimum adalah 80. So saya nak pakai 100 lah. Okay, you nak pakai 100 dia punya thickness. You tak guna pun deflection control ni lah based on this formula. So nanti bila at the end, bila you buat deflection checking, and nanti mesti you punya deflection tu akan fail. Okay, sebab apa fail? Sebab you tak memenuhi dia punya standard. Sebab kat sini apabila based on you punya span, panjang you punya slab tersebut 4250, bila panjang you 4250, dia memerlukan thickness sekurang-kurangnya 163 mm. Tetapi yang you propose, 80. yang you design 100. Kan? Contohnya kata tak nak 80, nak pakai 100. Okay, you propose you design 100. Tapi bila dalam deflection nanti memang dia akan fail. Sebab 163 ini adalah minimum untuk span sebanyak 4250. Okay, boleh jelas? Idin? Jelas. So lepas tu untuk nak kita boleh pilih any nombor. Okay, so sebab kat sini you dapat 163. Okay, based on calculation 4250 tu you dapat 163. Tetapi you tak boleh nak you design ataupun you propose 163 mm. Sebab apa ke tak boleh 163? Okay, sebab 163 tu bukanlah nilai yang standard lah. Okay, value yang standard. Sebab apa? Nak memudahkan kita inspect dekat site nanti. Okay, so normally kalau untuk design for slab, kita akan gunakan this value lah. Okay, so kita akan guna 100, 125, 150, 175, 200. Macam yang spacing juga. Okay, sebelum ni kita ada sentuh mengenai spacing kan, you refer table kan. Okay, macam slab, ini dia punya standard nilai lah yang kita gunakan untuk design for thickness. Okay. So bila you dapat 163 ni terletak di antara 150 dengan 175. So kita akan pilih 175 lah. Dia tak boleh ambil 150 sebab makin kurang kan. Okay, so kita ambil 175. Sebab tu kita propose 175. Okay, boleh? Boleh. Okay. So di sini kita dah dapat nilai H. Okay.
then kita boleh proceed. But before kita nak kira W, okay, nak kira bending reinforcement, kita kena cari C norm. Okay, nominal cover. Kenapa nominal cover? Sebab kita nak kira for D. Okay, nak dapat nilai D. So sebelum nak dapat nilai D, H kena minus C norm minus diameter bar divide by 2. Okay, so sebelum nak kira D, kita kena tahu C norm dahulu. Nominal cover. So kat sini kita akan cari nominal cover. Okay, boleh jelas? Okay, so nak cari minimal nominal cover, kita akan consider for fire, durability dan juga bond. Okay, so untuk bond, kita akan ambil diameter bar. Diameter bar. Okay, so diameter bar dia beri assume 12 mm. So kita sini dapatlah 12 mm. Boleh? Okay. Cuma, okay, ni jelas kita. So kat mana nak refer ni ada table lah. Okay, table tu sudah beri pada kamu sebelum ni dalam appendix. Yes. Okay. So next is durability. So untuk durability, kita refer table untuk durability lah. Okay. So table mana nak refer durability? Sebab dia dah diberi nilai at C3. Okay, dan juga dia dah beri design life dia 50 years. So dalam table tersebut you boleh dapatkan nilai durability. Nak tunjuk ke kat mana nak cari nilai durability? Boleh juga. Nak tunjuk? Okay, cuma saya tunjuk sebabnya nilai dekat sini sebenarnya sepatutnya nilai lain tapi dia ambil 20. So saya tunjuklah. Okay. Okay. So untuk durability kita akan refer appendix. Okay. So untuk ini appendix slab. Okay. Mana appendix satu lagi ni? Ikut. Okay. So appendix. So kita akan refer table untuk C min dur. Okay. Ini boleh nampak ni? Okay. So. Okay. Untuk durability kita akan refer. Okay. Sebab dia kata 50 years. Mestilah S4. Okay. Dan apabila dia kata at C3. So ini kolom at C3. Dan sepatutnya nilainya berapa? Sepatutnya nilai 25. Okay, 25. Sepatutnya lah nilainya 25. Iden nampak Iden? Tapi ambil 20. Nampak cikgu. Nampak, okay. So, tetapi dalam dia punya solution. Okay, dalam dia punya solution. Okay. Dalam dia punya solution dia ambil nilai 20. Okay. So sebenarnya nilainya sepatutnya adalah 25. Tetapi saya tak nak ubah dekat sini sebab dia akan effect another calculation dekat bawah tu lah. Sebab dia dah calculate kat sini kan. So saya tak nak ubah. Sebab bukan apa? Sebab bila ni dia effect kepada dia punya nilai D nanti. Sebab D ni semua main peranan lah. Sebab D ni akan effect pada semua. Kan kalau you perasan lah D ni sebab semua you punya calculation semua kebanyakan formula menggunakan formula nilai D. Okay. So D ni kalau dia daripada awal you dah salah memang dia akan effect semua. Okay. So kat sini saya walaupun dia salah memang sepatutnya kita guna 25 tetapi saya still gunakan 20. Okay. Sebab kita nak ikut dia punya calculation. Okay, boleh jelas? Jelas. Boleh. Okay. So kita assume lah nilai dia 20 walaupun nilai dia sepatutnya 25. Okay. And itu untuk durability. And next is a fire. Okay. So kalau untuk fire you refer table fire lah kat sini. Okay. So untuk table fire ni nilai yang kita nak adalah yang ini nilai A iaitu 20. Sebab dia punya fire resistant 60 minit. Okay. So nilai A dia adalah 20. Okay, nilai A dia 20. So, nak dapatkan C minimum untuk fire. A kena tolak diameter bar divide by 2. So, 20 tolak 6. So, dapatlah 14. So, inilah dia punya nilai dia. 14, 12 dan juga
20. Okay, sebab kita nak ambil mana nilai yang paling besar antara tiga dia. Bond, durability dan juga fire. Boleh jelas? Okay. And delta C deviation is 10. Okay. So kita akan ambil manakah nilai C min yang paling besar. So kita ambil C min durability lah sebab 20. Tambah dengan delta C deviation 10. So kita dapat C norm 30 mm. Boleh jelas? Jelas. Si Dev tetap kan 10. Jelas. Okay, ya. Delta C deviation tu memang tetap ni. Nilai minus lah sebenarnya 10 mm ni. Okay, so kita dapat C. Okay, so baru kita boleh proceed for the next calculation. Okay, so baru kita pergi kepada nak kira untuk loading lah. Okay, so loading kita nak kira untuk GK dah diberi 1. Tetapi dia kata tadi excluding safe weight kan. So Tak bagi excluding safe safe weight kita kena tambah lah slab safe weight. Okay, so di sini cuma bezanya lah dengan beam. Bila slab kita akan tinggalkan unit dia dalam kilonewton per meter square. Okay, kenapa kita tinggalkan unit per meter square? Okay, so kita lihat di sini slab safe weight. Ini adalah dia punya unit weight of RC. Okay, iaitu 25 kilonewton per meter cube. Didarabkan dengan thickness. Okay, thickness of slab. So di sini bila didarabkan dengan thickness of slab, so dia tinggal per meter square. Okay, so kat sini sebenarnya dia tak darabkan dengan apa. Selalunya lah bila dalam you punya design load, you akan darabkan dengan width. Betul tak? Okay. Yes, dalam design load memang kita darabkan dengan lebar dia sebab kita nak transfer load apa semua kan. Tetapi dalam analisis tak perlu darabkan dengan lebar. Okay. Sebab tu unit dia per meter square. Boleh jelas? Jelas. Okay. Jelas. Okay. So itu untuk safe weight of slab. Kita dapat 4.38. Okay, hopefully you try calculate. So dapat 4.38 kilonewton over meter square. And permanent action yang diberikan adalah 1 kilonewton over meter square. Okay, so kat sini kita akan dapat total GK lah. Total GK is 5.38. Okay, so dapat 5.38 kilonewton over meter square. Okay, boleh? Betul. Okay. Boleh. Okay, next is QK. So QK yang diberi adalah 3 kilonewton over meter square. Okay, so tak perlu nak buat apa-apa sebab kita tak perlu nak darabkan apa-apa you punya QK ni. Yes. Sebab you punya unit masih lagi dalam kilonewton per meter square. N design action. Dan jika you perasan kat sini dia punya N. Okay, N. Designation adalah N. Kenapa N? Sebab unit dia kilonewton per meter square. Okay, kilonewton per meter square. So masukkan nilai GK dan juga QK. Okay, 1.35 times 5.38 plus 1.5 times 3. So you dapat tak 11.76 kilonewton over meter square. Dapat 763. Dapat 3763. Okay. So Apa yang ND tadi apa? you punya ND, dia D tu sebenarnya design lah. N tu designation, tetapi kenapa simbol dia N? Sebab sebab unit dia kilonewton per meter square. Sebab unit dia kilonewton per meter square. Sebab tu dia N. Yes. Selepas ni baru kita cari W. Okay. Kenapa W? Okay. Sebab unit dia dah jadi kilonewton per meter. So macam mana kita nak jadikan dia unit dia kilonewton per meter? Sebab kita design slab ni kan untuk 1 meter lebar. So bila kita consider 1 meter width of slab. So di sini nilai N tadi kita akan darabkan dengan 1 meter. So barulah dia punya unit jadi kilonewton per meter. Nilai dia masih sama betul sebab dia darabkan 1 kan? Okay? Ya.
Cikgu, tapi W kita akan sentiasa 1 meter, right? Tak tukar. Yes, nilai dia sebab W ni bukan W. Nilai B ni sebab width ni mesti tetap 1 meter. Selepas you dapat nilai N, you terus je tulis consider ataupun design for 1 meter width, 1 meter width of slab, 1 meter lebar slab. So WD, N ni kena darab dengan 1 meter. So unit ni baru akan jadi kilonewton per meter. Okey, jelas? Faham. Okey. Yang lain ada soalan? Tak ada. Tak ada. InsyaAllah Okay, tak ada. so kita dah dapat nilai. Okay, belum lagi. Okay, so kat sini dapat designation is 11.76 kilonewton over meter. So you kena tunjukkan dua-dua jalan kerja ni. Nilai N dia daripada kilonewton per meter square dengan dia menjadi kilonewton per meter sebab ada markah lah dekat sini. Okay, kan nanti kadang-kadang you akan confuse lah. Selalunya saya dapat kira beam semuanya kilonewton per meter. Tak, untuk slab memang macam ni. Okay, so once you dah dapat nilai W, okay, so kita akan cari V maksimum dan juga moment maksimum. Okay, V maksimum dan juga moment maksimum. So V maksimum is so formula yang biasalah WL over 2. Yes. So you dapat 25 kilonewton. Untuk moment maksimum you dapat 26.5 kilonewton meter. Okay, ini jelas? Jelas. Okay. And ide. Okay, so baru kita pergi Dekat. kepada Kak, maksudnya teruskan. okay. So Jelas kita maksudnya. pergi kepada analisis lah. Okay, so the first one is a bending reinforcement. So ini untuk bending. Okay, so ini untuk bending reinforcement. Okay, and so kita before kita nak calculate for K, Z dan juga AS, kita kena cari nilai effective depth. So di mana effective depth, H minus C norm minus diameter bar divide by 2. So kenapa dia punya formula memang sedikit berbeza dengan beam sebab dia tak ada link. Beam ada link. So kenapa dia tak ada link? Okay, so tadi saya dah lukis dah cross section. Okay, saya dah lukis cross section untuk slab. So di mana slab ni dia ada main bar dan juga secondary bar. Okay, so ini dia punya nilai H untuk slab. So di manakah nilai D? So nilai D ni di sinilah. So ini D. Nilai D. So dia so ini you punya sinom lah. Cover tu. Okay, so nak dapatkan nilai D, H kena tolak C norm. So ini C norm. Okay, H kena tolak C norm, kena tolak ini bar kan. Okay, tapi diameter bar divide by. So H kena tolak C norm, kena tolak diameter bar divide by 2. Sebab D ini daripada top surface ni sehingga center of reinforcement. Sampai member. Boleh jelas? Ya, sampai member, bukan secondary bar, sampai member. Okay, boleh jelas? Jelas. Okay. So 175 minus C norm 30 minus diameter bar divided by 2 is 6. Okay, so dia akan dapat 139 mm. Okay, so itu nilai depth. And di mana design moment, maximum moment is 26.5 kilonewton meter. Okay, so di sini baru kita akan start. The first is cari value K. Okay, so di mana K is M divided by BD squared FCK. So M is 26.5 times 10 power of 6. And B, okay, nilai B kat sini tetap iaitu 1000 millimeter. Daripada 1 meter tukar kepada millimeter, 1000 millimeter. And this is D, 139 square. And FCK is 30. So you dapat tak 0.046. Dapat Puan. Okay. Dapat. Dapat 0.046. Okay. So dia less than K bar
iaitu 0.167. So dia adalah singly reinforced. Okay, so dia adalah singly reinforced. Okay, so bila tahu dia adalah singly reinforced, kita proceed kepada nilai Z. So masukkan K ke dalam formula Z iaitu 0.046. So you dapat tak 0.96D Dapat Puan. Okay. So you dapat 0.96D, but 0.96D tu dia lebih besar daripada maksimum Z yang dibenarkan. 0.95. So tak boleh adalah 0. akan use Z 0.95D. So masukkan 0.95D iaitu nilai Z ni ke dalam formula AS. Okay, formula AS iaitu M divided by 0.87 FYKZ. Okay, so 0.87 FYK is 500. 30 ni tak ada. Macam mana tu? Tiba boleh masuk. Dan 0.95D iaitu nilai 0.95D. So kamu dapat tak 462 mm square. Ya? Boleh tak ulang balik yang dekat compression reinforcement tu? Aha. Ulang balik yang kat situ. Dapat lain. Okey. Dapat lain? Kamu tak dapat 0.046 ke maksudnya? 4704. 470.04. 30 kot. FCK 30. Kat mana tu? K ke? Yang mana tu tadi yang minta saya ulang K? Dekat yang K tu kan? Aha. Itu dah dapat nilai, lepas tu kira. Oh, tapi kamu dah dapat nilai lah 0.046. Dapat yang tu. Okay, so you dapat 0.046. So kita checking dia dengan K-bell lah. Okay, checking K-bell ada 0.167. Make sure, okay, so 0.046 tu lebih kecil daripada, so dia lebih kecil daripada K-bell. So dia adalah singly reinforced. Itu je. Kita nak compare tu sebab kita nak tahu dia singly ataupun doubly. Okay, so bila kita tahu dia singly, so kita terus proceed kepada Z lah. Okay, jelas? Okay. So selepas you dah nak masuk pada Z ni, masuk saja nilai K yang diperolehi tadi ke dalam formula Z. Tetapi tinggalkan dalam term D. D ni jangan masuk nilai. Hanya masukkan nilai K sahaja. So you akan dapat nanti 0.96D. Dapat tak 0.96D? Dapat. Okay. So once you dah dapat 0.96D, tetapi kita tak boleh guna 0.96D untuk Z sebab dia lebih besar daripada 0.95D. So kita gunalah Z 0.95D. So baru kita masukkan nilai Z ni ke dalam AS. Okay. So AS ni you dapat berapa? 462, 461? 470. 470. Okay, jangan masukkan nilai 470. Okay, cuma dekat sini tak masukkan dia 30. Tak masukkan 30, tapi kat sini you jangan letakkan 27. Okay, 26.5. Sebab tiba-tiba dia dibundarkan tak dalam calculation ni dibundar dalam sebab dia punya moment kan 26.5, tiba-tiba dibundarkan mungkin. Okay, gunakan 26.5. Dapat tak? 461. Yes, 461. Okay, dapat 461. Kenapa 30 tak masukkan? Sebab bukan dia Mana ada formula
formula 30 dalam tu. Oh, FCK tak payah. Dia FYK Z. So Ya. FCK mana ada formula kat dia Okey. tertulis dalam tu. Okay. So 461 semua dapat 461. 461. Yes. Yes, 461. Okay, so dapat 461. Okay. So kat sini semua dapat 461. So sebelum kita provide, okay, macam you nampak dekat solution sini dia terus provide. So sebelum you provide, kita cari dahulu AS min. Okay, sebelum provide cari dulu AS min. Okay, so AS min 0.26 FCTM divide by FYK BD. So cari dulu nilai FCTM. FCTM sama dengan 0.3 FCK kuasa 2/3. Cuba try. Dapat tak? 2.9. 0.3 darab dengan 30 kuasa 2/3. So you akan dapat 2.90. Dapat. Baik. Oh, salah. Okay. Dapat tak 2.9? 2.89. Yes, 2.896 kan? Mm-mm. Sebab tu dia bundakan jadi 2.90. Okey. Okay. Okay, boleh? Ya. Okay, so kita dah dapat FCTM. Okay, boleh? So dah dapat nilai FCTM, masukkan ke dalam formula AS min lah. Yes. AS min 0.26. Okay. Okay, so FCTM 2.9, FYK is 500, B is 1000 and D is 139. So you dapat tak 209? Yang 500 tu dia bagi kan? Berapa daripada FYK? Dua point. Dapat puan. 209.612. Okay, ada. Sorry, saya tak tahu tadi, mungkin saya punya wifi yang kurang lagi. Ada problem tadi. Okay. Okay. So, you dapat nilai 209 AS min? Dapat. Dapat. Okay. So, kita akan compare AS min ni dengan AS. So, kita tengok dekat sini, lebih besar daripada AS min. So, kita akan guna nilai AS min untuk provide dia punya main bar lah. Okay, untuk provide main bar kita akan guna nilai AS. Kenapa guna nilai AS? Sebab AS lebih besar daripada AS min. Okay, sebab nanti kemungkinan lah ada case, okay, nanti AS min boleh jadi dia akan lebih besar daripada AS. Apabila AS min lebih besar daripada AS, so you kena guna nilai AS min untuk provide main bar. Sebab case ni akan berlaku lah. Sebab tu kita kena buat checking. Okay? Boleh jelas? Boleh. Okay. So Boleh. sekarang kita akan guna nilai AS untuk provide main bar. So kat sini
Macam mana nak provide main bar? So refer kat 461 lah. Sebab AS nilainya adalah 461 mm². So kita refer table cross sectional area. Okay. Refer table cross sectional area. Okay. Okay. Ini appendix. Okay, table cross sectional area untuk slab. Slab kita akan refer table 7. Okay. So table 7 di mana dia ada spacing dekat sini. Dekat atas ni ada spacing. Di sini ada size bar. Dan dalam ni adalah area. So untuk slab tadi kita dapat 461. Dia punya area. And kat mana kita nak lihat? So sebenarnya sebab dalam di awal calculation ataupun di awal soalan pun dia dah beri assume diameter bar ada 12. Okay, so kita tengok dekat diameter bar yang bersaiz 12 sahaja. Yang manakah nilainya lebih besar daripada 461 lebih 461? 566. So di mana? Yes, 566. So di mana saiznya adalah 12, spacingnya adalah 200. Ya, okay. So boleh jelas, semua nampak Kita nak ambil 566. Okay, spacing. Ya, sorry. Yang mana? Isan? Tadi kan dah kira S-min kan. Punya S-max. Dah kira AS-max. AS-max tu tak kira tak mengapa sebab normally memang AS-max tu akan besar lah. You nak kira tak ada masalah, kira je. Boleh. Okay. Even dalam tu pun ada yang kira. But normally AS-max ni memang dia akan lebih besar. Okay. Okay. Cuma you lihat dalam contoh ni dia punya provide. Apa yang dia provide adalah H12 225 center to center. Dia punya spacing dia guna 225. Sedangkan dalam you punya table tadi, table apa? Cross section area, kita tak ada spacing 225. Okay, so you boleh provide H12 at 200 mm center to center. So di mana you punya AS provide okay, adalah 566 mm per width. Per lebar lah. Okay. So ini kita provide berdasarkan table yang kita guna. Dalam contoh ni, sebab table ni dia boleh ada banyak lagi sebenarnya. So dia macam-macam table. So mungkin you rukut ada table lain kan. Okay. So dia punya spacing pun dia ada lagi detail lah. Dia guna 225 punya spacing. Tetapi dalam table yang kita refer tak ada spacing 225. Sebab tu kita ambil 200. Jelas? Okay. Saya tak kata apa yang dia provide itu salah. Okay. Dan saya tak akan kata kalau apa yang kamu provide ni salah. Tak. Sebab you refer table kamu dan dia refer table kamu. Table dia lah. Okay. Asalkan nilai dia, apa yang dia provide tu lebih besar daripada AS tersebut lah. Sebab 503 still besar daripada 461. Okay. Boleh? Boleh Puan. Okay. So itu adalah untuk main bar. Okay. So ini untuk main bar. So main bar tu yang mana? Yang bawah ni lah main bar. Okay. Iaitu H12 at 200 mm center to center. Itu untuk main bar. Then kita akan provide untuk secondary bar. Okay. So nak provide secondary bar, kita terus guna area AS main. Tak payah nak fikir apa-apa dah. Tengok terus refer AS main punya area. So AS main area adalah 209. Okay, contoh di sini dia still provide H12. Okay, dia still provide diameter yang sama tetapi spacing yang sangat besar iaitu 450 spacing. So dalam you punya table cross sectional area tak ada spacing sampai 450. Sebab dalam table tersebut dia punya spacing hanyalah sehingga 300 sahaja. So memang you tak akan jumpalah jawapan ni dalam you punya table. Okay. So untuk secondary bar you boleh provide
size yang lebih kecil daripada main. Okay, so contohnya main bar you provide 12. Untuk secondary bar you nak provide 10. Tak ada masalah sebab dia secondary bar. Dan dia pun refer diameter area di sini. Okay, asalkan area dia menghampiri 209 dan lebih besar daripada 209. Boleh jelas? Boleh jelas? Boleh Puan. Okay. So saya tunjuk sekejap dekat dia punya table yang mana you boleh ambil. Okay. Sebab kita tak nak you nak ikut yang saiz 12 pun boleh, nak ambil saiz yang lebih kecil pun boleh. Okay. So kita akan refer table. Table cross sectional area ni. Okay. So kita lihat sebab kalau dekat saiz 12 ni paling besar dekat 7. Sangat besar kan. Okay. So tak saiz yang 10 iaitu 262. So 262 lebih besar daripada 209. Okey, boleh jelas? Okey. So kita boleh provide another solution lah. Okay, another solution provide dekat sini. Untuk secondary bar kita boleh provide H10 at 300 mm center to center, di mana dia punya AS provide adalah 262 mm square. Okay, boleh? So maksudnya dekat sini main bar H12, secondary bar H10 at 300 mm center to center lah. Okay. Setakat ni jelas? Sebab kita dah siap untuk bending reinforcement. Ada lagi ke? Kalau ada lagi boleh take 5 minutes break. Oh, memang ada lagi. Kita baru masuk bending saja. Kita belum masuk lagi pada shear, deflection dan juga cracking. Puan nak tengok gambar rajah sebelum ni boleh? Ya, sebelum ni. Gambar rajah yang mana tu? Ni. Nak tengok je. Kira Tuan. Nak tengok je. Okey. Terima kasih. Okey, so sehingga bending ni boleh jelas? Boleh Puan. Okey. Boleh. Ya. So untuk slab memang kita akan provide dua, iaitu main bar dan juga secondary bar. So untuk lebih understanding lah, untuk you punya pemahaman, better you lukis lah kalau cross section. Okay, yang seperti saya lukis ni cross section yang ini. Okay, cross section ni. Sebab di mana you tahu kat mana main bar, kat mana secondary bar. Okay, so at least cross section ni membantulah you tahu, okay, main bar you punya, secondary bar, dan berapa you punya span dia, panjang dia. Okay, adalah 4250 tadi. Okay. Okay, boleh jelas. Okay, so you nak take 5 ke? Boleh juga. Boleh Puan. Okay, nak take 5. Okay, kita take 5. So before kita masuk kepada shear reinforcement. Okay.
Okay, boleh proceed. Boleh pun. Okay. So, kita akan masuk kepada shear reinforcement. Okay. Okay, so sebelum ni kita dah tengok shear reinforcement untuk beam. Okay, agak panjang. Okay, but untuk slab, ini sahaja dia punya solution untuk slab lah. Okay, so kenapa shear nampak slab ni macam simple? Sebab slab ni tak ada link. Okay, so sebab tu nampak macam simple untuk slab kan. Okay, so untuk shear reinforcement for slab, okay, shear design for slab. So di sini kita still akan gunakan shear force maximum iaitu nilai VED yang diperolehi yang dah dikira daripada awal tadi. Okay, so iaitu 25 kN. Okay, and then kita akan calculate for design shear resistance which is VRDC. Okay, so formula dia berbezalah dengan shear untuk beam. Okay, so untuk slab dia gunakan VRDC iaitu formulanya 0.12K. So K ni bukan K dekat bending, tak sama. So K ni ada formula lain. Okay, times 100 rho 1 FCK power of 1/3 BD. So kat sini kita akan cari nilai K dan juga nilai rho 1 lah. Sebab FCK dia tahu, perolehi, B and D kita pun tahu. Okay, so formula K is 1 plus, okay, 200 divided by D power of 1/2. Dia, you mesti checking, dia mesti less than or equal to 2. Okay, nilai tersebut mesti less than or equals to 2. Okay, so cari nilai K, masukkan nilai D dalam formula K tersebut iaitu 139. So you dapat tak nilai K is 2.2. Dapat tak nilai K is 2.2? Dapat. Okay, so dapat. Yang lain? Dapat. Okay. Dapat puan. Okay. So you dapat 2.2. Okay. Then 2.2 dia lebih besar daripada 2.0. So nilai ni tak boleh digunakan lah. So kita akan guna K adalah 2.0. Okay, jelas? Jelas. Jelas. Okay. So next kita akan cari rho 1. So di mana formula rho 1 adalah ASL divided by BD. So di mana ASL ini adalah yang kita provide lah. AS provide. Okay. Yang kita provide. So provide yang mana? Dekat main bar. Main bar. Okay. So nilai rho 1 dia mesti less than and or equals to 0.02. Okay. So masukkan nilai ASL. Okay. Iaitu AS provide 503. Kat mana 503? So you refer dekat ni lah main bar. Okay. So kita ambil value kat sini 503. Okay. Sebab dia provide H12 225 center to center. So dia punya AS provide adalah 503. So masukkan ni 503 divide by B1000, D is 139. So dapat tak 0.0036. Dapat. Okay. Lain dapat 0.0036. Dapat puan. Okay. So 0.0036 dia lebih kecil daripada 0.02. So gunalah 0.0036. Dan masukkan nilai K dan juga rho 1 ini ke dalam formula VRDC. Okay. So masukkan nilai K is 2.0 and VRDC nilai rho 1 is 0.003.
Ini sama dengan punca kuasa 3. 1/3 ni kan kuasa 1/3 sama dengan punca kuasa 3. Okay, so you dapat tak 73853 Newton dan dikonvertkan menjadi 73.9 kilonewton. Okey, dapat tak nilainya? Saya dapat 73.7. 73.7. Okey, tak ada masalah. Yang lain? Sama puan, saya pun dapat 73.7. Okey, tak apa. So, Ihsan mana Ihsan? Saya dapat lain. Tiga ni Lain ha, sangat. tengah mengira. Sama. Ah, 7, sama. 3, Dia dapat 7, 3. 120. Ya Idin, kamu dapat berapa Idin? Dia dapat lain sangat. Saya 2 kosong. Tak tahu. Kenapa kamu dapat lain Idin? So, ini semua you punca kuasa 3 sahaja. Ni punca kuasa 3. Dapat puan. Dapat Oh, kuasa 3. Ya, sebab dia kuasa 1/3 tu sama dengan punca kuasa 3. Okey, so yang lain semua dapat 73.7. Okey. Walaupun memang apa lari sikit daripada jawapan yang diberi, tak apa, you still dapat sama 73.7. Ya. Ya. Apa tu tanya? Yang 2.20 tu kita ambil 2. Yes, 2.20 ni kita tak boleh guna sebab dia lebih besar daripada 2. Sebab dia punya value is, dia mesti kurang kan. So dapat you Kurang dapat sebab dapat lebih besar tak bolehlah guna nilai 2.2. So kenalah 2. Guna 2. Dia dapat 73.73. Okey. Okey, so you dapat VRDC 73.7 kilonewton. Okay, and then kita akan kira V minimum. Okay, sebab dia mesti ada 2 nilai lah. Okay, sebenarnya. Okay, so next formulanya 0.035 K kuasa 3/2. Yang kuasa tu hanyalah K sahaja. Kuasa 3/2. Punca kuasa 2 FCK BD. Okay, so di sini masukkan nilai K tadi 2. Okay, FCK is 30. So you dapat tak nilainya? 75.4 kilonewton. Dapat puan. Okey. So boleh dapat 75.4 kilonewton. Dapat. Okey. So dekat sini kenapa dia ada 2 value? So dia akan ambil salah satu value yang paling besar untuk compare dengan VED. Okay, so dia ada 2 value dekat sini. So yang first tadi dia dapat 73.7. Yang kedua dapat 75.4. Tetapi dia akan guna nilai 75.4 ini untuk compare dengan VED. Okay,
So nilai VRDC yang digunakan adalah 75.4 sebab dia ambil nilai yang paling besar lah. So kat sini dia nak compare dengan VED. So dia dapati VRDC lebih besar daripada VED. Sebab VED 25 kilonewton sahaja. So apabila VRDC lebih besar daripada VED, so dia mention kat sini okay. Okay tu means tak perlu nak proceed apa-apalah. Sebab maksud okaynya no shear reinforcement provided. Okay, provided. No shear reinforcement provided means tak ada link. No link. Okay. So calculation dia stop di situ. Kenapa stop di situ? Sebab VRDC lebih besar daripada VED. Okay. So bila VRDC lebih besar daripada VED means stop lah dekat situ. Sebab tu dia mention okay. Maksud okay means no shear reinforcement provided lah. Tak perlu nak proceed nak cari berapa size link. Tak perlu sebab memang tak diperlukan link based on dia punya nilai. Okay, boleh jelas? Boleh. Okay. So ini saja untuk shear reinforcement. Which is you akan stop calculation. Okay. Apabila you dapati VRDC lebih besar daripada VED. So you boleh tulis no shear reinforcement provided. Ataupun you nak mention okay. So just semuanya diterima. Okay. Boleh jelas? Ya, Puan. Boleh. Minimum kan 75 kan? Yes. So VRDC kita kan lebih rendah. Ya, tapi dia akan ambil salah satu antara dua ni. Antara dua ni dia akan ambil salah satu yang mana lebih besar untuk dia comparekan dengan VED. So jadikan itulah nilai VRDC. Sebenarnya sama je. Okay, sebab dia cuma nak ambil nilai yang mana lebih besar. VRDC dengan Vmin. So mana yang lebih besar sebenarnya? Kat sini bila dikira bila dikira Vmin lebih besar daripada VRDC. So kenalah guna nilai yang paling besar. Oh. Jika VRDC ni you dapat kat sini contohnya 79. Contohlah. So means VRDC you akan letak kat sini 79 lah. Sebab dia akan ambil mana nilai yang lebih besar. Nanti kejap lagi. Ya, kejap lagi lah. Nah. Okay, boleh? Boleh? Boleh Puan. Okay, so kita proceed. The next calculation is deflection. Okay, so deflection ni sama seperti beam. Tak ada beza. Okay, deflection ni sama seperti beam. Okay, so di mana yang di sini kita nak calculate for L over D allowable. Nak kena checking lah. Okay, allowable lebih besar daripada L over D actual. Okay, so for the first ni memang kita nak cari untuk L over D allowable lah. Okay, so di mana kita akan kira for row. Okay, row semuanya kita akan kira dekat untuk main bar lah. Okay, so row AS required divided by BD. So tadi you dapat yang based on you punya calculation you dapat 461. Okay, so 462 ni based on dia punya example lah. Okay, B is 1000, D is 139. So dapat 0.0033. And then you calculate for row node. Okay, so root di mana? Square root FCK times 10 power of negative 3. So di sini dapat 0.0055. So compare row dan juga row node. So sebab kita tahu dia adalah singly, normally memang bila singly dia akan guna the first equation lah. Okay, so di sini row lebih kecil daripada row node, so dia akan guna equation yang pertama untuk dapatkan nilai L over D ni lah. Okay, so di mana dalam formula L over D, K kita tahu dia adalah 1.0. Kenapa 1.0? Sebab dia simply supported. Bila dia simply supported, nilai K adalah 1.0. Dan masukkan nilai FCK 30. Row node is 0.0055. Row is 0.0033. Okay. So you dapat tak nilai ini? Sebenarnya biasanya mesti dia akan terlari sedikit lah.
Okay, so berapakah nilai yang you perolehi? Okay, berapakah nilai yang kamu perolehi? Okay, dapat? Sekejap. Dah. Okay, dapat? Okay, berapa nilai yang kamu dapat? Tiga. Salah Ina. Tiga 4.23 ke apa? 34.23. Tak. Yes, 34.23. So, you akan dapat sini lah. Okay, total dia. Okay, semua dapat? 13.693 dengan 9.54. Dapat Puan. Okay. Dapat. Okay, so total dia adalah 34.23. Okay, so itu untuk L over D. Okay, so next kita akan cari, okay, so cuma di sini dia mention lah modification factor untuk span ni, tetapi sebab span dia less than 7 meter. Bila less than 7 meter, tak perlulah nak cari dia punya modification factor. So nilai dia masih tetap 1.0. Okay, and next dia akan cari modification factor untuk steel. So di mana AS provide 503 and AS required 462. So dia dapat 1.09 dan dia checking dengan 1.5. So bila dia lebih kecil daripada 1.5 means 1.09 ni boleh digunakan lah. Okay. So dia dah dapat modification factor untuk steel, baru calculate for L over D allowable. Okay. L over D allowable. So di mana dia dapat kat sini tadi 34.23 darabkan dengan modification factor untuk span 1.0. Okay. And modification factor untuk steel 1.09. Okay. So you dapat berapa untuk dia punya L over D allowable? Okay. So dapat L over D allowable 3423 darab 1.09. Dapat 37.31. Ya, 37.31. Okay. So, dah dapat L over D allowable. Next, you akan cari L over D actual. So, actual means dia punya L 4,250 divided by D, effective depth 139. So, you dapat 30.6. Okay, 30.6. Okay, so dapat 30.6. So, actual lebih kecil daripada
allowable. Sebab allowable 37.31. So means dia punya deflection pass. Okay. So sebab tu dia mention kat sini okey lah. Okay. So ataupun you boleh another statement which you boleh mention deflection pass. Okay. Boleh jelas. Boleh point. Okay. Sebab deflation ni sama. Okay. Sebab deflation ni sama dengan beam. Okay. Okay. Boleh pergi. The last one is the cracking. Simple je sebenarnya cracking ni. Cracking okey. Cracking meeting lah. Yes. Oh, Simple ya je. Allah. Thank God, ya Allah. Okay. Susah ke nampak simple cracking ni? Tiga bersurat aku buat. Simple. Simple. Sangat simple. Okay, sangat simple. Okay, untuk checking for cracking untuk slab, so di mana kita tahu thickness slab adalah 175. 175 dia lebih kecil daripada 200 mm. So bila dia lebih kecil daripada 200 mm, dia boleh proceed lah dengan this formula lah. Okay, so, kalau dia lebih daripada 200, dia ada formula lain. Okay, but normally you punya design slab mesti kurang daripada 200 lah. Tak ada sebab you nak design slab ni lebih daripada 200 mm. Okay. Okay. So kat sini bila mention thickness slab lebih kecil daripada 200 mm. Okay. So kita check untuk main bar dahulu. Okay. So main bar tadi dia provide H12 at 225 mm center to center. Yes, member dia nak ambil, sebenarnya dia nak ambil dia punya ni je spacing je. Dia tak ambil pun dia punya size ni, sebenarnya nak ambil spacing je, nak check dia punya spacing. So spacing, maximum spacing untuk slab, okay, yang dibenarkan dalam Eurocode adalah 3H. Okay, 3H atau yang mana lebih kecil, 3H ataupun 400 mm. So kat sini kita checking 3 darab H, 3 darab 175. Dapat berapa 3 darab 175? Okay, 3 darab 175. 525. 525. Okay, so 525 lebih besar daripada 400. So tak boleh gunalah nilai 525 ni. Sebab tu dia guna maximum spacing untuk slab adalah 400. Boleh jelas? Jelas. Okay. So kat sini kita check. Maximum spacing yang digunakan untuk member adalah 225. Okay. So bila kita checking dengan maximum spacing yang dibenarkan adalah 400. So 225 lebih kecil daripada 400. So means okay. Tu je. Okay. Sebab dia lebih kecil daripada maksimum yang dibenarkan. Okay. So okay. So kita check untuk secondary bar. Secondary bar tadi dia provide H12 at 450 mm center to center. Okay. Sebab kita nak checking dia punya spacing je sebenarnya. Okay. So untuk secondary bar dia punya maximum spacing slab adalah 3.5H. Sikit dia berbeza. So 3.5 darab dengan H 175. Okay. So berapa dapat 3.5 darab 175? Okay. 612.5. 612.5. Okay, so 612.5 lebih besar daripada 450 kan? So tak bolehlah guna nilai ni. Okay, so gunalah, kita gunakan maximum spacing untuk slab 450. Dan yang dia provide 450. Okay. So 450 lebih, nak kata lebih kecil and samalah kan dengan 450. So dia masih boleh diterima. Itu sahaja. Untuk cracking. Cracking dia hanya nak check dia punya spacing sahaja. Okay, so siap untuk design slab. Slab design. Okay, boleh? Hopefully boleh lah. So next saya akan bagi soalan lah. Okay, boleh? Untuk hari ini. So kita dah habis lah. Okay. Kalau exam. Kalau exam, macam saya cakap juga macam BIM, macam exam dia tak akan minta semua. Dia akan minta
Dua sahaja daripada ni lah. Beam bending dengan shear ataupun bending dengan deflection. Test open book ke? Test open book. Test test 1 jam kan? Test 1 jam kan? Nanti saya akan beritahu kemudian. Saya pun tak pasti sebenarnya. Okay, tapi you rasa kalau you open book, you boleh sempat ke jawab dalam masa 1 jam? Tak lah. Untuk semua ni cikgu. Untuk both Ya? column and untuk both column and floor bukan top floor apa namanya? Slab. Macam mana? Nanti soalannya soalan pasal column dengan slab. Yang mana? Yang mana? Yang exam ni. Test 1 nanti. Test ke exam? Test Test 1. ke exam? Next week. Test 1 unit 1 dan unit 2 sahaja. Okay, test 1 unit 1 dan unit 2. Test unit 1 teori, unit 2 tu design load sahaja. Okay. Tak, chapter 3 dengan chapter 4 tak keluar. Oh, design load. Ya Allah. Terima Yang cari kasih. sinom tu ke? Ya, yang design load yang chapter 2 tu. Design load yang chapter 2 tu. Ingat? Okay. Yang gambar. Yang you kena lukis apa FBD tu, free body diagram tu, and then you nak kena cari apa ni design action, permanent action. Itu. Oh. Chapter 2. Bukan belum chapter 4 ni yang design beam, design slab ni memang tak masuk pun. Load kita transfer tu distribution tu ke? Ya. Sebaik. Beam slab ni semua tak masuk. Yang hanya chapter 1 dan chapter 2 sahaja. Design load and distribution lah. Ya. Kalau tu okay Yang lagi. Okay, so cuma soalan teori tu lah. Chapter 1 tu memang soalan teori lah. Frame system ke, IBS ke, precast ke, pre-stress ke, load bearing system ke. Okay, boleh. Boleh. Okay, boleh insyaAllah. Kalau keluar Okay, so KO lah. okay, so jika tak ada apa-apa soalan, okay, so kita akan dismiss. Okay, so lagipun you punya kelas hari Ahad itu memang tak ada kan. So macam kita kena catch up jugalah. Walaupun macam tu kena kejar. Sebab hopefully lah memang slab ni nasib baik sebab you dah belajar beam. Sebab tu you slab ni you boleh faham dengan cepat sedikit. Okay, sebab you dah tengok dia punya formula, dah pernah calculate. Okay, sebab tu slab ni you boleh cepat sikit. Tapi kalau column tu memang dia kena take time sedikit. Okay, so untuk for the next class, okay, saya akan cuba tengok dahulu sama ada kita boleh terus masuk kepada kolom ataupun kita ada buat discuss dulu. Mungkin saya kena tengok dululah. Okay, sebab sebelum you nak test kan, nak test 1. So jika you ada persoalan okay, mengenai design load, so you boleh bertanya ataupun saya akan beri satu full calculation untuk design load nanti. Okay, boleh? So kita tangguhkan kelas dengan tasbih kafarah. Ya? Sorry, tak dengar Ihsan. Ni structure 4/1 kan. Test. 4/1. Yes, 4/1. Oh, sebab saya ingat itu macam nak buat 5/1. So dia dah tukar kepada tarikh 4/1. Okay. Oh, Isnin ni. Okay. Isnin ni 4/1. Isnin malam ke petang? Petang saya rasa. Yes, 4/1 hari Isnin. Okay. So kita tangguhkan kelas dengan tasbih kafarah dan surah. Okay. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Okay, sama-sama.